Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton program Eksplorasi Misteri Mistik dalam channel Studio NS Production. Hari ini saya akan bawa anda untuk membongkar kenaan kisah misteri Tasik Chini. Tasik Chini merupakan tasik yang terletak di negeri Pahang, dan antara Kuantan nak ke Tasik Chini sejauh 100 km. Dan Tasik Chini merupakan tasik semula jadi yang kedua selepas Tasik Bera. Jadi keluasan tasik Chini ini seluas 5,000 hektar, dan pinggiran Tasik Chini ini didiami oleh orang asli dari suku Jakun. Suku Jakun ni, kalau kita kaji sejarah, ada fakta yang mengatakan suku Jakun dulu memang ada miliki sebuah kerajaan di kawasan Tasik Chini tersebut. Jadi ada dua misteri di Tasik Chini. Yang pertama, merujuk kepada legenda, terdapat sepasang naga yang didiami pada Tasik Chini tersebut, iaitu naga Seri Gumum, naga yang bersisik emas, dan Sang Chini, naga bersisik perak. Yang bersisik emas ni dikatakan seorang lelaki, dan yang sisik perak dikatakan seorang wanita. Jadi besarnya naga Tasik Chini ni sebesar 2 pemeluk pokok kelapa. Jadi besar lah. Jadi kulitnya berwarna hijau. Dia macam lumut. Warna hijau dia macam lumut, tapi beza pada warna sisik je. Jadi kulitnya sama, macam hijau lumut, antara yang sisik emas dengan perak, tapi beza hanya pada sisik sahaja. Dan tanda kehadiran naga ni, bila kita ke Tasik Chini, ataupun kita naik sampan atau naik bot ke Tasik Chini, kehadirannya tandanya apabila berlaku satu gelombang yang besar. Itu tanda-tanda naga tersebut berada di persekitaran tersebut. Jadi apakah misteri yang pertama ni benar-benar wujud? Ada naga, seperti mana yang diceritakan orang-orang dulu yang kata Tasik ni ada naga. Jadi sebenarnya dia berkaitan dengan misteri yang kedua sebenarnya. Apa yang kita dapat melalui ilmu batin, memang ada naga dekat Tasik Chini tu. Jadi apa kaitannya? Misteri kedua, iaitu dipercayai Tasik ni dulu ada satu bandar purba yang seakan-akan bandar atau bangunannya bangunan Khmer dari Kemboja yang terletak di dasar tasik berkenaan. Ada usaha untuk ekskavasi atau untuk buat penyelidikan di kawasan tersebut untuk membuktikan adanya bangunan purba tersebut, tapi usaha tersebut tak dapat diteruskan, terbengkalai akibat masalah kewangan pada ketika itu. Dikatakan awal tahun 2000 terbengkalai sebab masalah kewangan. Jadi satu suku orang asli yang tinggal kat tebing tu, iaitu suku Jakun tu, menjadi tarikan pengkaji sejarah atau pengkaji bahasa, kerana bahasa mereka mempunyai kaitan dengan bahasa Khmer Kemboja.
yang menjadi asas kepada teori bahawa penduduk asal Melayu telah turun dari kawasan utara ke selatan, ya. Jadi memang ada kaitan sejarahnya. Suku Jakun ni dengan ada satu kerajaan di Tasik Chini dulu. Namun tak ada transkrip atau satu bentuk pembuktian yang nyata. Cuma itulah, bila kita nak membuktikan ada bangunan dekat Tasik Chini tu, masalah kewangan pula. Jadi ceritanya ada kaitan dengan kerajaan tersebut. Satu ketika dulu ada seorang puteri menjadi rebutan bagi kerabat raja dan rakyat untuk memiliki puteri inilah. Jadi kerajaan di Tasik Chini ni satu ketika dulu satu kerajaan yang kaya, kerajaan yang hebat, kerajaan yang membina bangunan menggunakan batu. Maksudnya teknologi mereka lebih majulah, lebih hebat berbanding dengan persekitaran mereka dulu. Kisah puteri ni memang ada kaitan dengan naga tersebut yang dikatakan wujud kat Tasik Chini. Jadi ceritanya puteri ni anak kepada raja kerajaan tersebut mengadakan satu sayembara pertarungan untuk memiliki puteri tersebut, dan puteri tersebut buka peluang kepada kerabat diraja, sebagai putera, dan untuk rakyat biasa juga boleh sertai sayembara pertarungan ni untuk memiliki puteri tersebut. Cara pertarungan mereka, dia orang menggunakan ilmu sihir, menggunakan ilmu sihir untuk menentang antara satu sama lain, Jadi ada sihir putih, ada sihir hitam. Sihir putih adalah sihir bagi anak raja, dan sihir hitam adalah orang biasa. Sihir putih maksudnya mungkin menggunakan ilmu-ilmu yang menggunakan agama mereka masa ketika itu. Dan sihir hitam menggunakan jin. Masa tu penggunaan sihir tu sangat meluas, sangat meluas, digunakan bagi tujuan tertentu. Contoh nak kuat ke, ataupun nak hebat ke, ataupun nak lebih berani ke, nampak lebih gagah ke, nampak lebih hebat ke, kan. Dalam pertarungan dia hebat bertarung, jadi banyak menggunakan sihir. Jadi untuk mendapatkan puteri tersebut, dalam pertarungan tu semua menggunakan sihir untuk bertarung, dan akhirnya ada pertemuan antara dua lelaki, satu kerabat diraja, satu lagi rakyat biasa. Jadi akhirnya sihir hitam kalah. Yang ini rakyat biasa tu kalah menggunakan sihir hitam, menggunakan jin, syaitan, iblis semua tu. Dan sihir putih yang putera kerabat diraja tu, putera tu menang. Jadi yang kalah disumpah menjadi pulau. Dan yang hitam ni sebelum dia disumpah, dia pun sumpah juga siapa yang berkahwin dengan puteri tersebut akan disumpah menjadi naga. Jadi maksudnya masing-masing berputih mata lah, kan? Aku kalah, engkau pun kalah. Aku tak dapat, engkau pun tak dapat. Itulah maksudnya. Jadi yang kalah, yang sihir hitam, akan jadi pulau, dan yang menang akan jadi naga beserta dengan puteri tersebut lah. Selepas 7 hari tu berkahwin, hari ke-7 berlaku hujan lebat tanpa henti. Kemudian putera raja tu dan puteri tu bertukar menjadi naga, dan semua bangunan kerajaan dan semua rakyat yang tak selamat tu, yang terkorban sekali tu dalam keadaan hujan lebat tanpa henti, masing-masing tenggelam. Rakyat yang mati menjadi batu,
bangunan tenggelam menjadi mendak, tanah menjadi mendak dan tenggelam, dan penduduk yang selamat tu, itulah penduduk asli sekarang ni, yang berada di sekitar tebing Tasik Chini. Itulah penduduk asalnya yang sempat melarikan diri daripada Tasik Chini yang mula tenggelam dan jadi tasik yang sangat besar. Jadi bangunan semua tenggelam, rakyat yang tak sempat nak selamatkan diri tewas dan jadi batu, dan puteri raja dan putera pun bertukar menjadi naga. Jadi yang sisik emas tu adalah putera, suami kepada puteri tersebut, dan puteri tersebut menjadi sisik perak. Itulah kaitan naga yang berada di Tasik Chini. Jadi saya anggap ini satu legenda lah, satu legenda yang ceritanya yang kami terima itulah yang diceritakan melalui ilmu batin. Itulah cerita yang disampaikan. Maksudnya mereka menggunakan sihir untuk bertarung, dan umpama menjadi satu bencana dan malapetaka apabila sihir-sihir ni digunakan. Jadi dari segi Islam, kita melaknat orang yang menggunakan sihir. Jadi saya percaya kerajaan tersebut dan negeri tersebut ditenggelamkan oleh Allah sebagai pengajaran untuk kita bahawa jangan menggunakan sihir dalam kehidupan kita. Kita mohon pada Allah untuk keselamatan dan kesejahteraan hidup kita di muka bumi ini. Jadi saya percaya ada kemungkinan juga kota yang tenggelam di Tasik Chini ni merupakan salah satu kota yang tenggelam seperti yang diceritakan oleh negara barat berkenaan kota Atlantis, kota-kota yang tenggelam. Kemungkinan catatan sejarah yang kata di barat tu, dia kata ada kota yang tenggelam di bahagian timur. Kemungkinan yang tenggelam itu adalah kota purba di Tasik Chini. Jadi bangunan di Tasik Chini tersebut pun sebenarnya bersepuk emas. Bangunan tu dibina dan bangunan tu menggunakan emas, menunjukkan berapa kaya, berapa hebatnya kerajaan tersebut satu ketika dulu. Bukan calang-calang punya kerajaan. Jadi sangat kaya, dan kawasan tersebut dulu hutan. Bila ada kerajaan ni datang, kawasan ni menjadi satu kawasan pertanian yang banyak, yang hebat. Kelilingnya jadi pertanian, semua kaya raya, mewah, bangunan semua bangunan kerajaan, istana semua dibuat dengan emas. Jadi kemungkinan negara barat datang ke tanah Melayu ni, di Nusantara ni, untuk mencari kota tersebut. Dan memang ada usaha untuk selam untuk mencari pembuktian berkenaan kota bangunan emas tersebut, tapi gagal, sebab ada halangan berkenaan dengan penampakan. Macam ada seorang lelaki dari barat selam, tiba-tiba dia terperanjat, nampak 2 biji mata merah besar, dan dia tak jadi nak teruskan. Kemungkinan itu adalah sumpahan-sumpahan kota yang Allah laknat dan tidak dibenarkan untuk dibuktikan, kerana ia kemungkinan belum tiba masa untuk dibuktikan, dan kemungkinan harta-harta tersebut menunggu pada yang haknya. Kita tak pasti, itu wallahualam, siapa yang haknya untuk mendapatkan segala harta yang ditenggelam, dijadikan satu tasik yang besar. Itulah saya berpendapat seperti itulah. Jadi itu saja pandangan saya, dan apa yang saya nak sampaikan berkenaan misteri Tasik Chini di Pahang. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe channel ini
dan semoga video ini mendapat manfaat kepada semua. Sekiranya anda menonton video di channel ini, saya mohon bantu saya dengan tidak skip iklan, kerana daripada iklan tersebut saya akan dapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube untuk saya teruskan eksplorasi ini. Dan sekiranya anda berniat untuk menyumbang dana kepada program eksplorasi saya ini, boleh menyumbang ke dalam akaun yang tertera ini. Dan untuk anda menyumbang dengan membeli baju ini, boleh terus ke channel Telegram yang saya sediakan ini, penyampaian maklumat yang lebih berkesan lagi. Jadi jangan lupa terus ke Telegram yang saya sediakan ini. Jadi itu saja video kali ini. Semoga mendapat manfaat kepada semua, dan jumpa di video yang akan datang yang lebih menarik, insyaAllah. Assalamualaikum.